Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam video kali ini yang akan membincangkan bab 6 cahaya dan optik. 6.2 Pantulan dalam penuh. Aplikasi pantulan dalam penuh dalam kehidupan seharian. Aplikasi pantulan dalam penuh dalam kehidupan seharian di sini disenaraikan yang akan dibincangkan hanya 5, iaitu periskop berprisma, gentian optik, pemantul mata jalan raya, keamatan sinaran belian dan medan penglihatan ikan. Periskop prisma. Ini adalah gambar rajah bagi periskop prisma. Digunakan untuk melihat objek di sebalik penghalang dan terdiri pada dua buah prisma bersudut tegak. Yang dipasang pada dua hujung tiub yang panjang. Kedua-dua prisma ini ada serupa di mana sudutnya bagi BAC adalah 45 darjah, begitu juga BCA 45 darjah. Kedua-dua prisma ini adalah prisma yang serupa. Jadi untuk memahami bagaimanakah prisma ini boleh digunakan di dalam periskop yang pada kebiasaannya pada peringkat menengah rendah akan menggunakan cermin sebagai pemantul. Yang sebenarnya menggunakan prisma adalah lebih baik. Ini adalah susunan prisma untuk sebuah periskop. Jadi kamu kena pastikan kamu boleh melukis rajah sinar untuk sebuah prisma. Objek yang berada di hadapan prisma yang pertama. Terlihat sinar yang bergerak. Sinar yang bergerak ke sisi AB akan bergerak lurus kerana ia melalui normal bagi sisi AB. Kemudian apa yang akan berlaku? Pada sisi AC akan berlaku satu fenomena iaitu pantulan dalam penuh. Mengapa ianya boleh berlaku? Kerana sudut tujunya melebihi sudut genting prisma tersebut. Apa yang kita dah belajar? Jika sudut tuju melebihi sudut genting, maka pantulan dalam penuh akan berlaku. Itu untuk syarat yang kedua. Syarat yang pertama tu sinar mesti bergerak daripada suatu medium yang mempunyai ketumpatan optik yang tinggi ke medium berketumpatan optik yang rendah. Kalau tengok di sini dan prisma. Prisma ni dia punya ketumpatan optiknya adalah tinggi. Di luar ni adalah udara. So berlaku pantulan dalam penuh. Kerana sudut tuju 45, sudut genting 42. Apabila sinar tersebut melalui BC, sampai ke BC, dia melalui yang sebenarnya adalah garis normal bagi BC. Jadi dia akan terus bergerak lurus sehinggalah sampai kepada sisi DE untuk prisma yang kedua. Begitu juga sampai ke sisi DE, ia akan terus bergerak lurus kerana ia melalui garis normal. Dan pada sisi D dan F berlaku lagi pantulan dalam penuh kerana sudut tujunya melebihi sudut genting. Dan sinar tersebut juga akan bergerak keluar daripada sisi EF. Sebab melalui juga garis normal pada sisi EF. Sinar tersebut tidak
biaskan. Okay. Kita lihat pula tadi kalau kita ambil untuk objek, kita ambil di bahagian puncak, sekarang kita ambil di bahagian bawah ni. Perkara yang sama juga akan berlaku. Kita perhatikan. Dan kita boleh lukis imejnya. So, apa yang kita dapat lihat di sini, imejnya adalah tegak dan saiznya adalah sama. Jadi di sini berlaku pantulan dalam penuh untuk sisi AC, okay, ada pantulan dalam penuh yang berlaku. Begitu juga dengan sisi DF juga berlaku pantulan dalam penuh. Kelebihan periskop prisma berbanding kita gunakan periskop cermin. Ada yang gunakan cermin, ada yang gunakan prisma. Yang pertamanya, imej adalah lebih cerah kerana semua tenaga cahaya dipantulkan. Kalau gunakan cermin, tidak semua tenaga cahaya dipantulkan. Yang keduanya, imej yang lebih jelas kerana tidak ada imej berganda yang terbentuk sebagaimana dalam periskop cermin. Kalau dalam periskop cermin, seperti yang kamu perhatikan di bahagian bawah ini adalah cermin. Okay? Dan kalau untuk cermin inilah yang akan berlaku, di mana sinar tuju akan dipantulkan. Okay? Ada dua bahagian di sini. Satu ni, dia masuk ke dalam cermin tadi ini. Okay? Kemudian sampai ke bahagian bawah, permukaan bawah tadi ini dipantulkan pula naik ke atas. So, inilah yang akan menyebabkan terbentuknya imej berganda. Jadi menyebabkan imej yang kita lihat tidak jelas. Okay, yang seterusnya adalah gentian optik. Okay, aplikasi yang seterusnya adalah gentian optik. So, gentian optik ini ia terdiri daripada rod tube yang diperbuat daripada kaca dan bahan luksinar yang lain. Maknanya dia boleh jugalah dibuat dari bahan plastik. Dinding luaran gentian optik adalah kurang tumpat daripada teras dalam. Apabila sinar cahaya bergerak dari teras dalam ke dinding luar pada sudut yang melebihi sudut genting, pantulan dalaman penuh berlaku berulang kali seperti yang dapat kamu lihat di sini. So, ini akan berterusan sehingga sinar cahaya sampai kepada mata pemerhati. Okay. Jadi di sini nak kena faham untuk berlaku ni, maknanya dia di bahagian pembalut bahagian luar ni, indeks biasanya rendah. Katakan kita letak N2. Dan di bahagian dalam ni, indeks biasanya N1 adalah lebih tinggi. Dan ini N2 rendah. Jadi indeks biasa di bahagian dalam adalah lebih tinggi daripada indeks biasa di bahagian luar. Dengan kata lain, ketumpatan optik di bahagian dalam adalah lebih tinggi berbanding dengan ketumpatan optik di bahagian luar. So, dia mesti ada dua lapisan di sini. Dan kamu perhatikan dalam gambar rajah di bawah ni dikatakan sebagai berkas. Berkas. Kita tengok kat bawah ni. Ini adalah berkas lah. Disebut sebagai berkas. So, dia ikat banyak gentian optik yang halus tadi. Okey, kita lihat seterusnya berkaitan dengan fiber optik juga ataupun gentian optik. So, gentian optik digunakan secara meluas dalam kabel telekomunikasi untuk menghantar isyarat melalui laser. So, ia boleh menghantar isyarat lebih cepat dan melalui jarak jauh dengan ketepatan tinggi.
Gentian optik juga digunakan dalam endoskop. Seperti yang kita tengok ni. Inilah endoskop. Melihat dia gunakan cahaya masuk tempat yang sempit. Jadi fiber optik sesuai digunakan sebab dianya halus. Jadi dia boleh hantar ke cahaya ke kawasan-kawasan yang sempit. So, kelebihan menggunakan kabel gentian optik berbanding kabel tembaga, ia lebih nipis dan lebih ringan. Isyarat yang banyak boleh dihantar dalam satu masa. Menghantar isyarat dengan kehilangan sangat sedikit untuk jarak jauh. Isyarat yang dihantar tu untuk hilang itu sangat sedikit. Isyarat adalah selamat dan bebas daripada gangguan elektrik sebab dia tidak menggunakan elektrik. Boleh membawa data untuk program komputer dan TV. Yang seterusnya, aplikasi yang seterusnya adalah pemantul mata jalan. Seperti yang kamu lihat di dalam gambar rajah, so ini adalah pemantul mata jalan. Tapi yang ini, yang jenis yang ditunjukkan ini adalah yang boleh dicas dengan menggunakan tenaga solar. Digunakan untuk tujuan keselamatan pengguna jalan raya pada waktu malam. So, sinar cahaya daripada lampu kereta yang memasuki pemantul ini akan mengalami pantulan dalam penuh pada permukaan belakang pemantul. So, pemantul ini sebenarnya bukan duduk kita letakkan di atas jalan saja, tetapi yang sebenarnya ada juga pemantul-pemantul yang diletakkan di selekoh. Ini untuk mengelakkan daripada berlaku kemalangan jalan raya. Sebagai peringatan bahawa bahagian tersebut merupakan bahagian selekoh. Okay. Jadi yang biasanya yang boleh dicas lah yang ditunjukkan ni. Tapi ada banyak juga yang dipasang yang menggunakan pemantul seperti yang ditunjukkan. Sebenarnya pemantul ini bukan setakat di jalan sajalah. Pemantul macam jalan ni. Ada juga pemantul-pemantul yang menggunakan konsep yang sama. Contohnya untuk lampu belakang bagi motosikal, bagi kenderaan lain. So ada pemantul juga. So pemantul itu juga bertindak dengan cara yang sama, iaitu dia mengalami pantulan dalam penuh. Okay, untuk keamatan sinaran berlian. Sudut genting bagi berlian kecil iaitu 24 lebih kurang 24.4 darjah. Oleh itu apabila sinar cahaya memasuki berlian, sinaran cahaya mudah dipantulkan. Oleh itu berlian lebih bersinar berbanding dengan bahan yang lain sebab sudut gentingnya adalah kecil dan mudah berlaku pantulan dalam penuh di dalam berlian tersebut. Walau bagaimanapun ia bergantung kepada faktor-faktor lain seperti bagaimana potongan dibuat ke atas berlian tersebut. Jadi kalau ada berlian, kalau jumpa berlian ni pun, batu berlian ni, kalau tak dicanai, bukan oleh pakar yang mencanai, maka ia juga tidak akan, berlian tadi ini tidak akan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi bergantung juga daripada bagaimana caranya memotong berlian tersebut. Seperti yang kamu lihat dalam gambar rajah ni, okay, ada potongan yang menunjukkan potongan yang tidak dalam, cetek, dan juga pemotongan yang dalam. Kamu perhatikan kalau cetek apa yang berlaku, yang dalam apa berlaku. Yang ideal yang di bahagian tengah ni, didapati semua cahaya yang masuk dipantulkan keluar ke atas. Okay?
Pada kebiasaannya, pantulan yang akan berlaku di dalam belian ni, dia akan berlaku pantulan dalam penuh banyak kali lah sebelum keluar ke atas. Jadi ini akan menjadikan belian tadi ini bersinar daripada dalam, bukannya daripada permukaan belian. So, ini adalah tempat yang ditunjukkan ni. Ini yang berlaku pantulan dalam penuh lah. So, ada banyak lah yang berlaku ni. Ditunjukkan satu saja. Okay, seterusnya medan penglihatan ikan. Ikan dapat melihat objek di atas permukaan air kerana sinar cahaya dari objek itu dibiaskan kepada mata ikan. Pantulan dalam penuh menyebabkan sebahagian daripada permukaan air bertindak sebagai cermin yang sempurna yang membolehkan ikan untuk melihat objek di dalam air walaupun di sebalik suatu halangan. Jadi kat sini kita tengok ada dua lah. Satunya adalah dia akan dapat lihat objek di atas permukaan air. Okey, kerana ada cahaya yang akan dibiaskan dari objek itu masuk ke dalam mata ni. Jadi kat sini dia punya sudut melihat ikan melihat dunia luar dalam kurun 96 darjah. So yang bahagian atas ni dia boleh tengok di bahagian luar, ikan boleh nampak. Kemudian kalau kau perhatikan di sini pula ada sinar yang dipantulkan. Ini pantulan dalam penuh. Makna dia, kalaulah di depan ini, ikan ini ada penghalang, ada batu besar ke, dan sebalik penghalang ini ada makanannya ke, maka dia boleh nampak makanan tersebut. Ataupun kalau ada dia punya pemangsa, so dia boleh nampak pemangsanya walaupun ada penghalang di sini. Kerana berlaku pantulan dalam penuh yang menyebabkan ada cahaya yang akan dipantulkan masuk ke dalam mata ikan tersebut. Okey, jadi dia boleh lihat bahagian atas ini. Sudutnya besar, 96 darjah. So, yang ini, bahagian ini berlakunya pembiasan lah. Satu untuk melihat bahagian atas ni. Kemudian yang satu adalah pantulan dalam penuh. Dan yang akhir sekali adalah binocular prisma. So binocular prisma ni biasanya dia menggunakan sepasang prisma yang disusun seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Sebelah ni ada sepasang, sebelah sini pun ada sepasang lagi lah. Okay. So sinar cahaya akan mengalami pantulan dalam penuh sebanyak 2 kali dalam setiap prisma seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah ni. Kelebihan binocular prisma ni dia akan menghasilkan imej yang tegak. Jarak antara kanta objek dan kanta mata dikurangkan. Jadi binocular lebih pendek berbanding dengan teleskop. Ia mempunyai kuasa pembesaran yang sama. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam subtopik 63 pembentukan imej oleh kanta.